الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu pada hari ini untuk menyambung. Saya ingat ni kelas kali kedua kita menyambung kitab baru kita, iaitu syarah kitab Tauhid, yang mana saya dah, untuk siapa yang order tu, saya dah order buku ni tapi lambat sikit sebab daripada Indonesia. Dia cari dia punya penerbit di Kuala Lumpur pun dah tak ada dah, jadi dia ambil Indon mari ya. Dia ambil masa sikit. Sampai nanti saya beritahu insya-Allah. Baik, pada minggu lepas kita telah habiskan ayat yang pertama, iaitu di dalam bab yang mana berkata Syekh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, qala Allah Taala wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah. Liya'budun, dia punya nun baris belakang tu saya sebut baris apa? Baris bawah. Liya'buduni. Sebab asalnya dia ada ya kat belakang, ya'buduni, melainkan untuk menyembahku. Tapi kaedah bahasa Arab ni kalau ada harfu jar li depan tu, maka dia akan hazaf, dia akan buang ya tu, maka ditinggal baris asal dia, iaitu baris bawah dia. Iaitu dia membawa maksud, tidaklah aku menciptakan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimaksudkan melainkan untuk beribadah kepadaku, yang ni bukan maksud ijbari. Yang ini bukan maksud penyataan mewajibkan. Sebab kita kata kalau wajib maka semua manusia beriman dah. Tetapi dia lebih kepada penyataan hikmah, iaitu hikmah di sebalik penciptaan jin dan manusia. Pada asalnya kerja kita ni adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua manusia pilih buat macam tu ke? Tak. Semua jin pilih buat macam tu ke? Tak. Jadi penyataan ni adalah Allah ceritakan kepada kita hikmah penciptaan. Bukan untuk mengatakan bahawa semuanya kita kata terpaksa beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Tetapi dasar keimanan ni adalah satu bentuk pilihan. Itu di antara kita belajar minggu lepas. Dan begitu juga kita kata Syekh Utsaimin dalam mensyarahkan kitab ni, bila dikata khalaqtu, aku telah ciptakan, khalaqtu ni dalam bahasa Arab dia fa'il madhi. Fa'il madhi ni dalam bahasa Inggeris past tense. Dalam bahasa Melayunya apa kata kerja terdahulu. Saya tak tahu istilah dia apa. Maksudnya dah buat dulu. Bila akhluqu, saya sedang menciptakan. Kalau khalaqtu, saya telah ciptakan. Jadi penyataan ni Allah sebut, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yang mana dia kata telah diciptakan, aku telah menciptakan, khalaqtu. Maka di sini kata Syekh Utsaimin menunjukkan bahawasanya takdir manusia dan jin mendahului penciptaan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata telah aku ciptakan jin dan manusia ni, tujuan dia sebelum aku ciptakan lagi, apa tujuan dia? Beribadah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni di antara dalil bahawasanya takdir segala sesuatu mendahului penciptaan. Kita dah tengok hadis Nabi SAW bahawasanya 500,000 tahun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah tuliskan takdir segala-gala perkara. Maka di dalam penulisan Allah tu terhadap kita, bahawasanya hikmah penciptaan kita adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukanlah kerana Allah berkehendak ada makhluk untuk beribadah pada dia, maka kita ni tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Itu betapa besarnya isu ibadah ni, bukan saja kepada agama, tak, bahkan kepada alam ni kita kata. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ni, apa tujuan? Adakah dia memerlukan pada makhluk? Tak, dia tak perlukan pada makhluk. Tetapi dia ciptakan makhluk sebab dia ada kehendak, kebesaran dia ada yang tahu. Ada yang menyembahnya disebabkan kebesaran dia. Bahawasanya kekuasaannya, ilmunya, ada yang tahu berkenaan dia punya sifat dia yang maha agung ni. Maka diciptakan manusia dan jin supaya kita tahu dan kita beribadah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu hikmah penciptaan kita semua. Pusing tang mana pun hidup kita, akhirnya kita berbalik pada tu lah. Kita diciptakan untuk apa? Beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Baik. Begitu juga kita dah tengok minggu lepas berkenaan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala perlukan pada manusia? Tidak. Ibadah manusia kepada Allah pun bukan di atas dasar keperluan, tetapi di atas dasar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah ni dia ada kehendak saja, dia tak ada keperluan. Kita manusia ada keperluan. Allah Subhanahu Wa Taala dia ada kehendak saja, dia tidak ada keperluan, disebabkan dia tak perlukan kepada apa-apa. Ada pun yang akhir kita berhenti minggu lepas adalah kalau kita kata bahawasanya Allah tidak memerlukan kepada manusia, maka bagaimana dengan ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Barang siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantikan pembayaran kepadanya. Maka dikata macam mana pinjaman ni? Adakah Allah pinjam harta makhluk? Bukan. Kata Syekh Husaimin, Allah sebutkan sebagai pinjaman sebab kalau kita pinjam harta saudara kita, kita wajib bayar balik. Maka Allah nak tunjukkan macam itulah, siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah meletakkan kewajipan untuk dia bayar balik dia punya infak dah. Bukannya Allah pinjam harta makhluk, tak. Tapi nak menunjukkan betapa afdal ni infak, sehingga kan Allah memang dah kata aku akan diletakkan janji, aku akan lipat kali gandakan. Bukan di atas dasar perlu tak, tapi di atas dasar kasih sayang Allah. Kalau orang berinfak, dia pasti, dia janji, dia akan bagi. Itu dia punya cerita dia. Okey? Bukan di atas dasar Allah pinjam, patut Allah bayar. Tak, dia bukan macam tu. Allah nak perlu duit apa? Dia maha kaya. Dia tak perlukan pada sebarang sesuatu. Baik. Alhamdulillah kita dah habis ayat tu, dan hari ni insya-Allah kita masuk ayat yang seterusnya. Yang mana Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut surah An-Nahl ayat 36. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada kita, sembahlah Allah sahaja dan jauhilah at-taghut. Kita kata di sini jelas ayat. Saya ingat ada orang pernah tanya, ustaz, untuk setiap umat ada ke rasulnya? Jawabnya ada rasul. Ataupun ada juga sebelum tu orang tanya saya, ustaz, kenapa para rasul ni adalah daripada golongan Bani Israel saja? Tak, bukan. Rasul ada banyak. Yang cuma yang Allah cerita kat kita daripada Bani Israel saja. Adakah kalau Allah cerita daripada Bani Israel saja, itu bermakna tempat lain tak ada rasul? Tak, bukan macam tu. Umat lain pun ada rasul dia. Berdasarkan umumnya ayat, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan bagi setiap umat itu ada rasulnya. Yang mana misi rasul tu adalah mengajak manusia beribadah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi taghut. Apa dia taghut? Sekali kita tengok maksud taghut. Okey, jadi ini dalil bahawasanya setiap umat ada dia punya rasul dia. Maka kita kata bukan Bani Israel saja ada rasul, ada belaka kita kata kan. Hatta kita orang Melayu pun ada rasul umat Melayu kan. Tapi itu rasul palsu lah, bukan rasul betul ya. Ada, setiap umat ada dia punya rasul dia. Cuma saja Allah tak beritahu pada kita, wallahu alam. Ayat kedua, iaitu firman Allah, ayat yang kita bacakan tadi. Kata Syekh Husaimin, dia kata huruf lam dalam lafaz walaqad. Ayat dia walaqad ba'athna fi kulli ummah. Jadi pada walaqad tu ada lam, betul tak? Ada lam, la, yang mana ia adalah pendahuluan untuk sumpah yang tersirat, dan qad adalah untuk memastikan. Maksudnya kalau asalnya Allah sebut contoh waqad ba'athna, yang tu dah sumpah dah, yang tu dah cukup, maka sesungguhnya kami telah bangkitkan. Yang tu kalau waqad ba'athna. Tetapi kata Syekh Husaimin, Allah siap tambah lam. Allah kata walaqad ba'athna, yang mana dia mengandungi sumpah, maka benar, sesungguhnya benar-benar sekali kami telah bangkitkan bagi setiap umat rasulnya itu sendiri. Itu maksud dia. Maka walaqad adalah penekanan kepada ayat ni, bahawasanya Allah menekankan untuk setiap umat itu ada dia punya rasulnya. Maka atas dasar ini kata Syekh, kalimah dalam ayat ini dikuatkan dengan sumpah yang tersirat. Ada dua sumpah dia, iaitu lam wa la dan juga qad wa la qad. Asalnya kalau dia kata waqad saja boleh tak? Boleh dah kata. Ataupun dia kata wa ba'athna, dan kami telah bangkitkan. Boleh tak? Boleh juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dua sumpah tersirat wa la qad. Maka pengertian dia dan benar-benar sekali kami telah bangkitkan bagi setiap umat rasulnya yang tersendiri. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jamin perkara ni, setiap umat ada rasul dia. Ini di atas dasar keadilan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah pilih untuk tak hantar rasul, adakah Allah bersalah? Tak, mana ada istilah Allah bersalah, tak ada. Tetapi dia beri atas dasar hidayah dia kepada setiap umat. Baik. Kemudian dia kata,
firmannya ba'athna, artinya kami keluarkan ataupun kami utuskan rasul di setiap umat. Yang dimaksudkan umat di sini adalah golongan manusia. Yang ni malam ni insya-Allah antara pelajaran barulah kita kongsikan bersama, iaitu perkataan ummah itu ada banyak maksud dia. Okey, kalau dalam Quran, kata Syekh Utsaimin, paling kurang dalam Quran ada 4 maksud ummah yang berbeza. Ummah ni selalu kita guna ummah ni untuk manusia, betul tak? Ummah ni tidak semestinya manusia. Dia ada maksud-maksud yang berlainan. Iaitu dia kata yang pertama, pengertian ummah bererti golongan seperti ayat ini. Iaitu golongan, kita kata kabilah, kumpulan daripada manusia. Ummah yang macam kita faham sekarang, iaitu golongan. Bila kita sebut ummah Malaysia dah. Kita sebut umat Islam, maknanya apa? Semua orang yang masuk dalam kategori orang Islam. Maka golongan. Bila kita kata umat munafiqin pada zaman Nabi SAW, maknanya apa? So golongan manusia yang berpura-pura beriman. So golongan manusia, ummah. Okey, ini pengertian pertama. Pengertian kedua dia kata, ummah juga bererti imam, contoh ikutan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Ibrahim adalah ummata, dekat sini maksud dia imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Quran, selain takkan kita kata bila Allah sebut sesungguhnya Ibrahim adalah satu ummah, takkan semua orang nama Ibrahim. Tak pernah sabar macam tu. Maksud dia kat situ apa dia? Nabi Ibrahim itu ummah, iaitu seorang imam. Seorang imam bukan saja kita kata dalam erti kata solat, malahan dalam luah lagi. Saya ingat orang-orang terdahulu kita bagi Imam Malik, Imam Syafi'i bukan sebab imam solat saja, tapi imam dalam erti kata apa? Dia contoh ikutan, betul tak? Dia ada dia punya pandangannya, dia punya mazhab dia yang orang jadikan contoh ikutan. Itu imam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ummah di dalam Al-Quran bila Allah menggambarkan Nabi Ibrahim. Bukan Allah kata ada satu golongan manusia, nama dia 10,000 orang semua Ibrahim saja. Bukan macam tu. Tetapi Allah nak cerita Nabi Ibrahim adalah imam, iaitu contoh teladan bagi semua orang. Ini pun maksud perkataan ummah juga. Sebab tu kita kata tafsir Quran ni bukan kita boleh baca terjemahan, kita tahu tafsir dia tak boleh macam tu. Dia kena tengok dalam bahasa asal, bahasa Arab dia juga. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga dia kata ummah juga bererti millah, iaitu agama, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan perkataan orang kafir yang mana mereka sebut sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut satu agama. Ummah juga Allah guna perkataan. Maka ummah kat sini takkan kita kata mak ayah kami menganut suatu golongan, bukan. Yang dimaksudkan ummah apa dia? Satu agama. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, iaitu ummah juga diartikan dengan agama. Baik, yang keempat, ummah juga bermaksud masa ataupun tempoh, sebagai contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf, dan teringatlah kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, mim ba'di ummah. Sama juga. Jadi Allah guna perkataan ummah di situ, maksud dia apa? Tempoh, bukan golongan manusia. Takkan kita kata maka raja pun teringat kepada Nabi Yusuf setelah beberapa golongan manusia. Tak kena tu. Maksud dia adalah dia teringat kepada Nabi Yusuf AS, zakarahum ba'da ummah. Dia mengingati Nabi Yusuf setelah beberapa ummah, maksudnya beberapa tempoh masa. Okey, berapa lama Nabi Yusuf AS duduk dalam penjara? Sebagai riwayat dia bila dalam Quran sebut bid'a sinin. Bid'a sinin ni apa maksud bid'a sinin? Pernah tahu tak perkataan dalam Quran? Quran ada guna bid'a sinin. Okey, dalam surah Yusuf dia guna, dalam surah Rum pun dia guna juga. Ghulibatir Rum. Okey, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata pada hari ini Rom telah kalah dengan Parsi, tetapi di dalam bid'a sinin, di dalam beberapa tahun, bid'a tu sikit lagi saya terang, Rom akan menang. Sama juga dengan Nabi Yusuf AS, dia duduk dalam penjara bid'a sinin. Apa maksud bid'a sinin? Bid'a sinin ni maksudnya tahun-tahun ganjil. Maksudnya barangkali 1, 3, 5, 7, 9 tahun. Itu kita kata bid'a sinin. Macam Rom tu, ya, bila Allah kata fi bid'a sinin, di dalam beberapa tahun, maksudnya apa? Di dalam beberapa tahun ganjil, Rom pula akan menang. Maknanya tahun ganjil tu berapa tahun, Ustaz? Barangkali 3 tahun dia sekarang, barangkali 5 tahun dia sekarang, barangkali 7 tahun dia sekarang, barangkali 9 tahun dia sekarang. Itu bid'a sinin.
Okey, jadi sama juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah kata wala bisa fi sijni bid'a sinin, maka dia duduk dalam penjara tu bid'a sinin. Berapa lama? Barangkali 3, barangkali 5, barangkali 7, barangkali 9. Tapi kalau ikut riwayat kuatnya 9 tahun. Wallahu taala alam. Okey. Baik. Jadi perkataan ummah tu sendiri dalam Quran, kata Syekh Utsaimin, ada 4 maksud. Sebab itulah kita kata, banyak kali juga saya ingat dalam kelas kita ditekankan, Al-Quran dan Sunnah mengikuti kefahaman salafus salih. Hak tu paling tepat. Sebab apa? Kalau kita nak kata Quran dan Sunnah, kita faham sendiri. Kalau perkataan ummah ni pun ada 4 maksud, kita tak tahu. Boleh bayang tak bila kita tafsir Quran, berpusing habis terus tu. Sebab tu di antara saya ingat antara perkataan yang uruf masyarakat kita selalu guna, kalau dululah saya zaman sekolah lah, orang kata jangan fitnah. Fitnah itu lebih buruk daripada lebih teruk daripada membunuh kan. Wal fitnatu asyaddu minal qatla. Sesungguhnya fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Saya duk fikir macam mana kita sebut orang dosanya lebih besar daripada membunuh. Okey, disebabkan penjelasan sebenarnya perkataan fitnah dalam Quran dia ada banyak maksud. Bukan maksud fitnah tu kita sebut orang tu buat benda dia tak buat. Itu salah satu lah. Tetapi fitnah dalam Quran banyak maksud. Fitnah boleh bermaksud ujian. Okey, jangan kamu sangka kamu akan masuk ke syurga, kata Allah, sehingga kamu difitnah sebagaimana orang sebelum kamu difitnah. Bukan maksud Allah kat fitnah macam tu orang lain cakap kamu buat benda kamu tak buat. Tak. Tapi maksud Allah, kamu tak boleh masuk syurga sehingga kamu diuji sebagaimana orang sebelum kamu diuji. Okey? Begitu juga fitnah boleh bermaksud syirik. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatla. Maksud Allah tu apa? Dan syirik yang berlaku dalam Masjidil Haram, Allah pandang dosanya lebih besar daripada berperang dalam Masjidil Haram. Baru nampak kena dia punya apa? Dia punya ayat tu. Sebab tu kita kata Al-Quran, walaupun ada terjemahan, walaupun bagi orang yang barangkali penguasaan bahasa Arab dia bagus, tetapi Quran ni mesti juga kefahaman dia melalui kefahaman salafus salih. Sebab apa? Quran ni turun kat sahabat, kita tahu kan? Kalau mereka tak faham, mereka tanya pada Nabi. Kalau mereka faham dan Nabi mensahkan, maknanya betul lah kefahaman mereka. Jadi apa-apa ayat yang turun, kita kena tengok mereka faham macam mana lah. Bukan sikit ayat Quran yang kita perlukan panduan. Banyak yang kita macam tak berapa jelas sebenarnya dia nak maksud apa kan. Saya ingat minggu lepas tak, dekat Masjid Al-Uradis saya cerita yang siapa dia, Urwah bin Zubair kan, yang dia silap faham berkenaan ayat sa'i tu. Dia ingatkan tak perlu sa'i, dan bukan tak perlu sa'i. Aisyah kata waktu ketika sa'i berzaman Nabi lu, waktu mereka masuk mula-mula Masjidil Haram, ada banyak patung dekat Safa Marwah tu. Maka siapa yang nak bersa'i, Allah kata tak ada masalah, sebab kamu bukan sa'i kat patung tu, kamu sa'i dekat kawasan Safa Marwah tu. Maka dia silap faham. Dia ingatkan Allah kata fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka tak mengapa kalau siapa nak sa'i, dia faham sa'i itu sunat. Sebab tu kena faham mengikut macam mana sahabat faham. Sebab, dan salah satu sebab lagi, waktu ayat tu turun, sahabat ada kat situ. Dia ada bersama Nabi SAW. Mereka tahu ayat ni turun sebab apa. Okey? Wallahu alam. Baik. Kemudian yang berikutnya kata pengarang, Rasul diutuskan kepada setiap umat semenjak zaman Nabi Nuh AS sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Di antara hikmah diutuskan para Rasul adalah yang pertamanya menegakkan hujjah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 165. Mereka kami utuskan, Rasul-Rasul itu kami utuskan selaku Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya Rasul-Rasul itu. Itu dimaksudkan menegakkan hujah. Apa maksud menegakkan hujah? Menegakkan hujah ni saya tertarik kepada walaqad ja'alnakum ummatan wasata. Sesungguhnya kami telah jadikan kamu umat wasata. Apa maksud wasata? Wasata ni kadang-kadang saya ingat orang silap terjemah ayat. Dia kata umat pertengahan. Umat yang apa? Seimbang dunia akhirat. Tak berapa tepat. Dia bukan maksud wasitiyah tu Nabi bawa 10, kita ambil 5 kita sebab kita seimbang dunia akhirat. Dah bukan tu maksud dia. Apa maksud wasata? Ayat ni telah pun ditafsirkan oleh Nabi SAW. Sebab tu saya heran kalau orang nak ambil ayat ni di luar penafsiran Nabi, boleh ke buat macam tu? Sedangkan Nabi SAW dah tafsirkan ayat ni, apa maksud dia? Kata Nabi SAW, apa maksud dia ummatan wasata? Ai ummatan yang umat yang bilqis, umat yang ada keadilan dia. Keadilan berdasarkan apa?
Kata baginda Nabi SAW, dekat akhirat kelak, orang-orang musyrik ni, mereka cuba nak bohong juga. Umat Nabi Nuh AS sebagai umpamanya, bila bangkit dekat akhirat nanti, dia cuba juga nak bohong pada Allah SWT. Dia kata, Allah SWT kata, dekat dunia dulu tak ada ke kami utuskan Rasul? Mereka akan kata, tak ada sampai pun. Supaya dia nak bagi alasan apa? Kononnya dia tak dengar dakwah lah konon. Kalau tak dengar dakwah tu kot lah boleh selamat lagi kat pada masa. Maka ketika tu kata Nabi SAW, kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita akan jadi saksi. Kita akan sebut pada mereka, tak, Nabi SAW, Muhammad SAW telah beritahukan pada kami, pada zaman kamu dulu telah diutuskan Nuh AS. Kita jadi saksi. Itu maksud wasata. Okey, iaitu kita menjadi saksi, kita tak sampai akhirat lagi, Nabi dah beritahu kita, umat Nabi Nuh dulu ada rasul dia. Siapa rasul dia? Nuh. Kepada kita kata kaum Madian ada rasulnya, kepada kaum Syuaib ada rasul dia. Jadi kita yang jadi saksi. Kamu tak usah nak bohong dah. Nabi SAW dah beritahu kat kami, setiap umat tu ada dia punya rasul tu. Kemudian bila kita sebut macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan kepada baginda Nabi SAW. Dia tanya pada Nabi SAW, betul ke kamu yang beritahukan kepada mereka bahawasanya umat-umat terdahulu ni semua dah ada rasul dia? Maka Nabi SAW, wa yakunur rasulu alaikum syahida. Dan Rasul akan menjadi saksi bagi kamu. Dia akan sebut, betul ya Allah, dulu aku bawa ke Al-Quran, aku sampaikan pada mereka bahawa umat terdahulu ada dia punya rasul-rasul dia. Itu maksud dia menegakkan hujah, iaitu bila Allah bangkitkan manusia di akhirat kelak, di padang mahsyar, ada lagi yang cuba nak berdolak dalih. Ada lagi yang kata kami tak terima dakwah Rasul dulu, maka di situ Allah kata dah kami berikan Rasul dahulu, mereka dah sebutkan amaran ni pada kamu sebelum kamu mati lagi. Itu maksud hujah. Okay? Jadi bila mereka dah dengar dakwah tu, dia tak ada alasan lah nak kata kami tak ada orang dakwah, kami tak ada orang sampai. Dia tak ada alasan sebab dia dah diberikan hujah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Itu maksud menegakkan hujah. Baik. Yang kedua, hak ni lagi menarik. Sebagai rahmat. Ini ayat ni hot sekarang. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dekat sini ada dua pandangan. Wallahu alam. Ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan bahawasanya rahmat ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya rahmat yang cuma didapati oleh orang Islam saja. Orang kafir tak dapat. Okey? Sebab rahmat agama Islam ni cuma dapat dinikmati oleh siapa? Orang Islam saja. Okey. Pandangan kedua, saya lebih bersetuju dengan pandangan kedua. Pandangan ni cantik, iaitu kita kata, ini pandangan Ibn Jarir At-Tabari. Dia kata rahmat ini Allah dah kata semesta alam, dengan membawa maksud orang Islam dan orang kafir, dua-dua dapat manfaat daripada Islam. Cuma saja buat masa sekarang ni, minta maaf cakaplah, disalah ertikan ayat tu. Dia jadi macam orang kafir tak mau Islam pun tak ada masalah. Itu saya tak setujulah. Apa maksud Ibn Jarir At-Tabari dekat sini? Apa maksud dia rahmat bagi sekalian alam? Baik, dia cerita macam ni. Dia kata dalam Al-Quran, orang musyrik Mekah pernah tanyakan kepada Nabi SAW. Mereka tanya pada baginda Nabi SAW, mereka kata, kalau betul lah dakwaan yang kamu buat tu, dia kata, kalau betul kamu ni, kalau tak beriman kami kena azab lah, kamu ni rasul lah, apa sekian semua tu. Mereka tanya pada Nabi SAW, kalau betul kamu bawa peringatan sedemikian, maka turunkan azab sekarang. Minta Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab sekarang. Dia cabar Nabi SAW. Maka ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, beritahukan kepada mereka, ya Muhammad, bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengazabkan mereka selagi mana kamu ada bersama dengan mereka. Maknanya apa? Allah tak akan turunkan azab ke atas penduduk Mekah tu selagi mana ada Nabi SAW di dalamnya. Maka ini kata Ibn Jarir At-Tabari, rahmat yang orang musyrik dapat. Bukan rahmat apa? Rahmat ditangguhkan azab disebabkan Rasul masih berjalan di kalangan mereka. Itu maksud dia. Allah tak akan timpa Mekah tu terbalik ke, Mekah tu gempa bumi ke, Mekah tu hujan petir, ribut, banjir macam zaman Nabi Nuh. Allah kata Allah tak akan buat macam tu selagi mana Rasul ada dalam tu. Sebab Allah sayang pada Nabi SAW. Maka rahmatan lil alamin ni maksudnya, iaitu kalau sesuatu penduduk negeri itu majoritinya beriman, ada orang yang beriman dan kebaikannya mengatasi kemusyrikan dan kejahatan di dalamnya,
Selagi mana keadaan macam tu, Allah takkan azab penduduk negeri itu, dan orang musyrik yang berlindung dalam tu, dia dapat rahmat sebab ditangguhkan azab. Hazah wa sahih. Ini pandangan yang betul. Bukan kita kata rahmatan lil alamin itu tak apa, hampa nak turun musyrik pun tak apa, Tuhan hampa nak musyrik. Bukan. Sebab tu kata Syekh Utsaimin, dakwah kita kepada orang bukan Islam dan juga orang Islam, dua-dua kena berterusan dan kena bersungguh lah. So apa kena bersungguh? Sebab kita khawatir kalau kita tak buat dakwah, ratio apa dia? Nisbah kita kata kan? Nisbah kejahatan dan juga kebaikan tu barangkali kita kata dengan keadaan sekarang, kita ada 80% orang yang soleh, 20% orang yang musyrik. Umpamanya, saya bagi perumpamaan kan? Kita leka dalam berdakwah. Kepada orang Islam yang dah sedia Islam, kita malas nak sampaikan dakwah sebab kita kata itu dosa peribadi. Kita pun tak sampaikan, kata. Kita culah, kita lalai untuk berdakwah, kita kata itu dosa peribadi, ikut sukalah. Maka orang Islam, dia boleh berbuat maksiat. Allah kira dia sebagai ahli maksiat, bukan orang soleh lagi dah. Begitu juga dakwah kita culah, kita lalai pada orang bukan Islam, dia mana musyrik ni, mereka makin bertambah. Generasi mereka makin bertambah. Barangkali orang yang masuk ke dalam agama mereka, wa'ayazubillah, makin bertambah. Ataupun barangkali orang luar pindah masuk dalam negara, lebih ramai orang bukan Islam berbanding orang Islam. Maka kita takut daripada asalnya nisbah 80-20%, dia jadi makin turun. Nampak? Dia jadi 80%, 20%, dia jadi 70%, 30%. Kita pun culah lagi tak berdakwah. Turun lagi 60%, 40%. Culah lagi tak berdakwah, turun lagi 50%, 50%. Payah ni. Kemudian tak lagi berdakwah, turun lagi 40% orang baik, 60% orang ahli ma'asi daripada Islam ataupun bukan Islam. Akhirnya kalau kata Nabi SAW, dah kejahatan mengatasi kebaikan. Kalau kemusyrikan, maksiat mengatasi amal soleh, ketika tu Allah akan turunkan azab walaupun ada orang soleh di dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Satu benda ni rahmatan lil alamin ni, saya harap kita kena faham betul apa maksud tu. Apa maksud orang musyrik dapat rahmat daripada orang Islam? Jawapannya adalah selagi mana lebih ramai orang Islam, lebih ramai orang soleh daripada orang musyrik, mereka tak dapat azab sebab Allah sayang pada orang Islam tu. Itu maksud dia. Okey? Jadi kena faham betul-betul. Baik, yang ketiga dia kata, menjelaskan jalan yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia tidak mengetahui apa-apa hak Allah secara terperinci kecuali melalui para rasul. Maksudnya apa? Para rasul ni dia datang pada kita, dia beritahukan kepada kita apa hak Allah. Apa maksud dia hak Allah? Ni bahasa Syekh Utsaimin ni bahasa canggih. Hak Allah ni maksudnya ibadah yang Allah nak kita cara ibadah kepadanya. Okey, sebagai umpamanya kita contoh solat. Manalah kita tahu solat ni, solat tu itu cara dia, melainkan kalau Rasul datang, betul tak? Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, tak ada Rasul, kita boleh teka tak? Oh, solat ni angkat takbir dulu, lepas tu baca surah Fatihah. Rasul, kalau Rasul tak datang, surah Fatihah pun kita tak tahu apa dia tu, betul? Okey, tak apa, kita buat satu surah, nama surah tu surah Al-Fatihah. Boleh macam tu? Mana boleh? Jadi hak Allah, iaitu macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala minta dia diibadahkan, itu adalah tugas seorang Rasul. Dia beritahu kat kita. Okay? Dia beritahu kat kita, Allah ni cara ibadah dia adalah kita solat. Solat macam mana tanya? Dia ajar kita. Okay? Cara Allah suka diibadahkan lagi ni, kita dah nak masuk bulan Syaban, dekat dengan Ramadan dah insyaAllah. Kita kata berpuasa, kata puasa berapa lama? Ramadan. Nak puasa pula tu macam mana? Sahur pagi sebelum subuh, azan subuh berhenti, kita kata kan. Kemudian terus berpuasa sehingga waktu isyak. Siapa yang beritahu kita semua benda tu? Rasul lah. Itu tugas Rasul. Okey, dapat pula kita kata harta wang banyak, alhamdulillah, berniaga ke kerja banyak dapat harta, Allah Subhanahu Wa Taala minta zakat. Kalau tak ada Rasul, kita tahu ke zakat tu apa? Nak ijaz zakat pun tak tahu Begitu juga kalau zakat tu, kalau Rasul tak datang, berapa kadar nak kena zakat tu, yang tu pun kita tak tahu. Itu tugas Rasul. Dia beritahukan hak Allah, Allah nak diibadahkan, disolat kepadanya, solat tu cara macam ni. Hak Allah, Allah nak berpuasa kerananya, puasa itu cara dia macam ni. Hak Allah, Allah nak ambil zakat daripada kamu di kalangan orang kaya, diagihkan kepada orang miskin. Berapa kena bagi? 2.5%, cara dia sekian. Itu tugas Rasul. Sebab tu, kalau kita faham konsep ni, boleh tak kita buat ibadah kita sendiri? Itu dekat situ dia punya timbul kefahaman tu. Tugas Rasul adalah dia datang pada kita, dia cerita dekat kita macam mana cara nak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia beritahu kita zakat 25%. Mari kita kata tak munasabah zakat 25%. Banyak sangat. Orang nak bayar banyak lagi. Kita potong jadi 1%. Boleh ke tak? Tak boleh ya. Tak munasabah puasa sebulan. Hak yang puasa sebulan pun banyak lagi apa? Kedai buka lampu siang, game plastik hitam. Tahu banyak istilah ke tak? Tak munasabah sebab puasa sebulan, maka kita pun puasa nak bagi semua orang boleh buat. Kita puasa seminggu saja bulan Ramadan. Boleh buat tak tu? Tak boleh lah. Sebab tujuan Rasul adalah datang beritahukan kepada kita hak Allah. Kenapa Syekh Utsaimin gunakan perkataan hak Allah? Apa maksud hak Allah? Hak Allah maksudnya tidak boleh tidak. Kalau Allah dah minta dalam Quran, Allah dah minta dalam hadis, tak boleh kita nak pusing-pusing kata kita tak payah buat. Sebab dia adalah hak Allah. Apa maksud hak Allah? Allah berhak untuk ambil benda tu daripada kita. Okey? Sebab tu kita kata Abu Bakar As-Siddiq bila timbul golongan tak mau bayar zakat, dia perangi. Ada orang kata ini adalah keputusan politik. Na'udzubillah, saya cukup tak setuju. Saya tak suka perkataan-perkataan macam ni. Abu Bakar buat keputusan tu sebab keputusan politik. Takut orang tak taat kat dia. Astaghfirullahalazim. Ini bukan nyepok saudara kita. Kita cakap ni tuan-tuan puan. Ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat nombor 1 membesar bersama dengan Nabi SAW. Dan dia pun sebut kenapa dia buat perkara tu. Disebabkan zakat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah paling berhak dicukupkan hak yang dia minta. Maka keputusan tu keputusan agama, itu bukan keputusan politik. Dia berisytihad di atas hadis Nabi SAW, lalu dia perangi, dia paksa orang bayar zakat. Sebab tu kata Syekh Sabit dalam fiqh sunnah, zakat ni kalau orang tak bayar, memang pemerintah boleh ambil, dia kata. Sebab apa? Dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak manusia. Okey, wallahu alam. Maka kita kata Rasul datang untuk beritahukan kepada kita apa dia hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni kalau guna akal kita sampai bila-bila kita tak tahu apa dia hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas Rasul beritahukan pada kita, wallahu alam. Baik. Kemudian yang seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ani'budullah, yang bermaksud ada yang berpandangan bahawasanya lafaz an bersifat penafsiran, iaitu bererti pendahuluan yang menunjukkan kepada perkataan dengan mengabaikan hurufnya, sebagai firman Allah, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka, lalu kami wahyukan kepadanya buatlah bahtera. Wahyukan pada siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam wahyu ini terkandung makna perkataan dengan mengabaikan hurufnya. Kebangkitan mengandung makna wahyu kerana setiap Rasul mendapatkan wahyu, iaitu setiap Rasul ni dia disebutkan ani'budullah. Rasul ni diutuskan yang mana Allah wahyukan kepadanya. Itu maksud dia. Okey? Wahyu ni Rasul Allah utuskan, Allah wahyukan kepadanya, yang mana Allah arahkan kepadanya, sebut pada umat kamu ani'budullaha wajtanibut taghut, sebut kepada umat kamu sembahlah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah taghut. Setiap rasul dapat wahyu tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, ani'budullaha bererti tunduklah kepada Allah dengan melakukan ibadah. Di bahagian terdahulu sudah kita terangkan makna ibadah. Begitu juga firman Allah wajtanibut taghut, yang maksudnya jauhilah oleh kalian taghut dengan membuat diri kalian di satu sisi dan membuat taghut di sisi lain. Adapun at-taghut diambil daripada at-tughyan, merupakan sifat musyabahah yang menyerupai, iaitu artinya melampaui batas. Apa maksud at-taghut? Segala benda yang melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Benar sesungguhnya manusia itu sifat dia apa? Sifat dia melampau. Ar-ra'ahu istaghna, sebab dia ingat dia dah kaya dah. Dia dah kaya dengan segala benda, dia tak perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha. Tagha tu apa? Sesungguhnya dia melampau. Maka at-taghut diambil dari perkataan at-tughyan, yang maksud asal dia apa dia? Yang melampau. Okey? Itu asal perkataan taghut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kalian ke dalam bahtera. Dalam surah Al-Haqqah, iaitu Allah gunakan perkataan tughyan ini untuk menggambarkan air itu yang melampaui batas dia. Dia punya banjir itu melampau-lampau, bukan sampai ke tahap naik banjir tahap betih, tahap lutut ke apa. Malahan kata Allah Subhanahu Wa Taala, air itu tagha, air itu telah pun naik sampai ke puncak gunung. Lampau-lampau tinggi dia. Ya? Sehingga kan gunung pun tenggelam dengan banjir Nabi Nuh alaihi salam. Jadi at-tughyan maksud dia melampau. Dalam ayat ni air itu yang
melampaui batasan asal dia. Okey, itu daripada erti maksud perkataan dia. Adapun definisi taghut, dia kata dari sudut istilahnya, yang pendapat yang paling menyeluruh, dia kata banyaklah pandangan ulama taghut ni apa dia, tetapi dia kata pandangan yang paling menyeluruh berkenaan taghut adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Artinya sesuatu yang membuatkan hamba melampaui batas, baik berupa sesuatu yang diikuti, sesuatu yang disembah, ataupun sesuatu yang ditaati. Jadi ada 3, dia kata. Okey, ada berapa? Ada 3. Dia kata taghut ni ada 3. Yang pertama, sesuatu yang diikuti. Yang kedua, sesuatu yang disembah ataupun sesuatu yang ditaati. Okey, kat sini diterangkan. Yang dimaksudkan adalah orang yang redha kepada sesuatu itu, atau dapat juga dikatakan taghut dengan pertimbangan orang yang menyembahnya, mengikutinya dan taat kepadanya kerana dia melampaui batas, menempatkannya lebih tinggi dari kedudukan yang dijadikan Allah baginya, sehingga menyembah yang disembah, mengikuti yang diikuti dan mentaati yang ditaati merupakan tindakan yang melampaui batas. Apa maksud dia? Ada orang ataupun ada benda ataupun ada sembahan yang mana kita sembah dia lebih daripada sepatutnya yang Allah jadikan dia. Batu, umpamanya kan, batu Allah jadikan untuk apa? Untuk buat jalan dah. Untuk buat jalan, untuk apa? Untuk buat bangunan. Allah jadikan itu dia. Tetapi kita pergi, bukanlah kita, orang musyrik ambil batu ni, buat bentuk patung, sembah batu tu. Melampau tak? Melampau lah. Sebab batasan batu tu Allah buat untuk buat jalan je, bukannya untuk buat jalan, untuk buat bangunan, bukannya untuk disembah. Nampak tak? Ataupun manusia. Kita tu seorang manusia, arahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah kata buat macam ni, buat macam tu. Allah kata jangan buat macam ni, jangan buat macam tu. Dia sebut lain. Benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kata buat, dia kata jangan buat. Benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan buat, dia kata tak apa, nak buat pun tak apa, dia kata. Kita kata dia melanggar batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Bila dia cakap pula kita pergi dengar cakap dia. Melampau tak? Melampau tu. Yang tu taghut. Okey? Jadi definisi dia tu sama ada orang ataupun benda ataupun sesuatu yang mana dia ni melampaui batasan yang asalnya Allah ciptakan dia, tetapi ada orang sembah dia, ada orang ikut dia, ada orang taat dia, maka perkara yang dia buat tu melampaui batas, dan perkara yang pengikut dia buat, hak tu pun melampaui batas juga. Okey, itu maksud at-taghut. Yang ni kata Syekh Utsaimin, penjelasan hak yang paling jelas, paling clear, kita kata apa maksud taghut. Okey. Kemudian dia kata ada pun yang diikuti sebagai contohnya adalah seperti para dukun, ahli sihir, dan juga dimasukkan dalam ni ulama su'. Apa maksud ulama? Apa maksud ulama? Alim. Apa maksud alim? Orang yang dalam ilmu dia. Orang yang banyak ilmu dia. Tetapi belakang ni dia panggil ulama su'. Apa maksud ulama su'? Ulama yang buruk. Ulama tak betul dia punya cakap dah. Jadi kita kata, bukan kata Ustaz, selalunya orang tak tinggi, dia orang yang cakap tak betul ni selalu ilmu dia tak mendalam. Tak, dia ada istilah ulama su'. Apa maksud ulama su'? Ilmu dia mendalam tapi cakap dia tak betul. Oh ini memang susah. Yang ni kita kata ular dalam semak kata kan. Tak nampak kita kata kan. Dia kata taghut ni yang diikuti adalah para dukun, ahli sihir dan juga ulama su'. Ulama su'. Yang mana yang paling bahaya? Ulama su' ni paling bahaya. Dia sebabkan gaya cakap ni hujah agama, keluar Quran hadis. Tapi benda dia cakap tu betul kan ni cakap taghut tu kan. Kita pun pergi ikut dia, pergi taat pada dia. Yang tu pun taghut juga selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pun melampaui batas juga. Yang disembah seperti berhala. Yang dikata yang di antara contohnya yang disembah ni seperti berhala, yang ditaati sebagai contoh para penguasa yang keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penguasa yang kita kata suruh buat maksiat, kita taat kepada dia. Penguasa kita kata, penguasa ni tak spesifik pemerintah, kita kata ahli keluarga, boleh tak jadi diertikan sebagai penguasa? Boleh juga. Ada orang telefon kata, Ustaz, saya ni memang saya tidak pakai hijab tak, saya tak pakai tudung. Rambut saya pun saya colour merah. Saya kata tu dia huduh benar tak saya bawa tu. Sebab saya taat pada suami Ustaz. Tak boleh. Ketaatan tidak ada dalam perkara maksiat, tak boleh. Yelah dia colour tu tak apa, tapi dia suruh buka bagi semua orang tengok tu tak boleh lah kita tu. Jadi kita kata ketaatan ni cuma dalam perkara kebaikan saja. Dalam perkara maksiat tak ada. Kalau dalam perkara maksiat pun kita ikut, yang tu apa dia? Itu taghut, melampaui batas lah. Sebab manusia tu Allah ciptakan bukannya sampai dia nak, dalam bahasa pasarnya, dia boleh sailang Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh macam tu. Arahan Allah itu mutlak, dia kena ikut juga. Maka kalau dia berikan arahan yang bercanggahan dengan Allah, maka tak ikutlah kita kata. Okay? Tidak ada ketaatan dalam maksiat.
Jikalau manusia menjadikan mereka ini sebagai Tuhan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka mereka itu adalah taghut, dan orang yang melakukannya adalah orang yang mengikuti taghut. Ada orang melampau macam ni, kita pergi ikut, hak kepala tu taghut, hak ikut tu pun taghut juga. Sama kata tu. Maka itu Allah kata wajtanibut taghut, jauhilah kamu orang yang melampau-lampau dalam batas dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba habiskan ayat ni, minggu depan kita masuk ayat lain. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian daripada ahli kitab? Mereka percaya kepada jibti dan juga taghut, dan tidak dikatakan sesungguhnya mereka para taghut. Iaitu apa? Mereka percaya pada jibti dan taghut. Maksudnya apa? Mereka pun duk sembah agak berhala tu. Ni kes Ka'ab al-Ashraf. Panjang cerita dia, saya tak sempat nak cerita. Tapi secara ringkasannya, dia pergi minta tolong orang Quraisy Mekah. Maka orang Quraisy Mekah, secara pendeknya cerita dia panjang, tapi dipendekkan cerita, orang Quraisy ni kata, kamu ni diberikan kitab, kamu diberikan Taurat, Muhammad diberikan Quran, mana kami tahu yang kamu ni tak bohong pada kami? Jadi dia kata, kalau kamu nak buktikan bahawasanya kamu ni betul-betul memerlukan pertolongan kami, ini patung kami Manat, Lata, Uzza, sujud pada patung ni. Maka dia ni pun terdesak nak sokongan daripada orang musyrik, maka dia pun sujud pada patung. Turun ayat ni, kamu tak tengok ke ya Muhammad, pada orang yang diberikan sebahagian daripada Alkitab, mereka percaya kepada jibti dan taghut, iaitu dia pun ikut sembah patung tu macam orang musyrik Mekah sembah, gara-gara disebabkan nak sokongan orang musyrik. Allahu Akbar. Orang musyrik ni tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana kita tak kata dia betul, selagi itulah tipu muslihat dia tak habis-habis pada kita. Mula-mula dia kira, kalau nak kami buat macam ni, kena lembut sikit buat macam ni, kita pun setujulah. Kalau kita setuju tu, dia puas hati ke? Dia tak puas hati ke? Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kamu dah hidup macam dia pun duk cucuk langit, kamu pun cucuk langit. Dia pun tolak kitab dia, kamu pun tolak kitab dia. Masa tu baru dia kata kamu adalah Islam moderate, Islam yang adil. Masa tu baru dia nak puas hati dengan kita. Jangan percayalah pada orang kafir ni, kita kata, sebab tipu helah dia tak berhenti, sehinggalah kita ikut cara dia. Okey, wallahu alam. Dah masuk waktu kan? Kita bagi ruang tak azam, so kita habiskan apa ni apa? Habiskan bahagian ayat ni insya-Allah. Tafadhal. Baik, kemudian pengarang ni sebut bahawasanya berhala itu termasuk taghut yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagai penutup perbincangan ni, dia bawakan nafi dan isbat yang ada di dalam tauhid. Yang ni sebelum ni kita dah bincangkan dalam manhaj akidah Ismail Umar tu, iaitu la ilaha illallah dia terbahagi kepada dua, iaitu nafi dan juga isbat. Okey, la ilaha, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah, itu nafi. Illallah, melainkan Allah, dan tauhid cuma sempurna kalau ada nafi dan isbat. Sebagai contoh dia sebut kat sini, dia kata Zaid sedang berdiri. Kalau kita kata Zaid sedang berdiri, bukan maksud orang lain tak berdiri. Maknanya mungkin Zaid berdiri, orang lain pun berdiri. Tetapi kalau kita kata tidak ada orang yang berdiri melainkan Zaid, kat situ barulah kita faham berdiri seorang saja. Siapa dia? Zaid. Tidak ada orang yang berdiri melainkan Zaid. Sama juga, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Dekat situ baru kita kata nampak keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah arahan Allah kepada kita bahawasanya ani'budullah, sembahlah hanya pada Allah, wajtanibut taghut, dan nafikan semua taghut. Baru nampak keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dekat situ. Baru ni sebagai penutup saja, sebagai kisahlah, saya punya sahabat WhatsApp kat saya, dia forward orang jual emas dan dinar. Maksudnya emas dan dinar, emas tu dinar, emas dan perak, maksudnya dinar dan dirham. Orang jual emas dan perak bentuk capal Nabi SAW. Bab capal tu saya tidak ada masalah sangat, capal-capal lah. Tapi kalau dia dah mengagungkan capal tu terlebih sangat, pada saya tu dah masuk hulu dah tu. Jadi dalam tu dia, orang yang jual tu, dia jual emas dalam bentuk capal tu. Lepas tu dia sebut apa? Kalau beli capal ni, minta doa pada Nabi Messi, Nabi Mustajab. Ini melampau lah kata. Yang ni apa? Minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali minta doa pada Nabi SAW. Selalu saya sebut dalam kelas akidah saya tak ingat kedah mana orang, saya kata yang diharamkan adalah perbuatan, bukan watak, tuan-tuan. Kok orang kata, saya bukan minta daripada Tok Bekong, saya bukan minta daripada Tuhan Syifa, saya minta daripada Nabi, apa salah ha? Tak ada sebut macam tu. Yang diharamkan bukannya watak. Faham tak maksud saya diharamkan watak? Maknanya kalau minta daripada Syifa tak boleh, minta dari Nabi boleh. Dia bukan macam tu. Yang diharamkan bukan watak, yang diharamkan perbuatan.
Apa dia yang diharamkan? Minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW, Allah utuskan kita. Apa tugas Rasul? Membawakan hak Allah, membawakan hujah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengabulkan doa manusia, bukan. Maka kalau kita mendewakan Nabi SAW lebih daripada kedudukan mulia yang Allah tempatkan, kita jadi apa? Tarutlah juga. Bukan Nabi tu tarut tak, kita yang mentarutkan diri sendiri. Okey? Sebab kita meletakkan dia lebih daripada batasan yang Allah telah berikan kepada dia. Wallahu taala alam. Baik-baik, perkara macam ni fitnah akhir zaman. Nak beli emas, belilah emas, tak ada masalah. Kedai Ustaz Syed Abu Bakar kita banyak emas. Nak beli emas tak ada masalah. Tapi buat bentuk capai Nabi, siapa beli ni rumah takkan masuk pencuri. Apa cerita ni kata? Ini kita kata melampau-lampau lah, melampaui batasnya. Wallahu taala alam. Baik, saya ingat Alhamdulillah kita setakat ni 2 kali kelas dan habis satu ayat. Kalau macam tu eloklah sikit, nampak kot. Maka minggu depan insyaAllah di Padang Boh. Betul? Ui, betul. Pertama kali 4 tahun, betul ya. InsyaAllah minggu depan kita bertemu di Masjid Padang Boh. Kita akan sambung ayat yang ketiga, iaitu qala Allah Ta'ala, ayat dia wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ila akhiri. InsyaAllah kita tengok dia punya penafsiran dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada sebarang soalan sebelum kita bangkit? Ya. Dia macam mana nak cerita dah. Saya ingat Syekh Utsaimin juga. Syekh Utsaimin ni banyak saya baca tulisan dia, sebab tulisan dia macam pendeta. Tak nak pendeta. Dia bukan sekadar cerita hadis ni sanad tak sahih, sanad okey lah, yang tu ilmu alat saja. Bukan saya kata tak perlu. Tetapi yang lebih penting adalah bila hadis tu sahih, apa yang kita faham hadis tu nak. Yang tu lagi penting tu. Selain daripada sanad-sanad tu. Jadi saya ingat dia pernah cerita lah dalam bab satunya Utsaimin ni, otak dia nampak benda kita tak nampak. Okey? Antaranya dia kata, dalam hadis ni, bukan saya nak cakap pasal kahwin tak. Awal-awal saya cakap. Tapi dia nampak perkara ni dalam hadis tu. Yang mana kata Nabi SAW, wahai para wali, jikalau ada lelaki masuk meminang wanita bawah jagaan kamu, yang mana kamu nampak baik agamanya dan baik akhlak dia. Utsaimin kata, sedangkan akhlak itu sebahagian daripada agama. Maka kenapa Nabi asingkan agama dan akhlak? Sebab dia kata, agama tu boleh jadi orang tu ilmu dia tinggi, tapi akhlak dia out. Akhlak dia tak pakai. Ilmu dia tinggi, betul. Kita tanya dia berilmu dia, Masya Allah, macam-macam dia tahu. Tapi akhlaknya dengan orang, cara dia layan orang, cara dia bawa diri dia, cara dia hujah utarakan pendapat dia, cara dia berbeza pendapat dengan orang. Ilmunya ada, tapi akhlaknya tak boleh terima. Ini ulama su. Okey? Saya ingat baru ni Ustaz Samsuri ada sebut. Dia kata dia tengok, dia kata orang-orang yang ambil bidang agama bagus dah. Dia ambil bidang agama tu, dia kata dia punya ijazah sarjana muda dia apa ni, syariah umpamanya kan. Dia punya master dia syariah umpamanya. Lepas tu belajar habis sampai ke doktorat. Hak tu bagus dah, dia kata. Tapi masalahnya bila dah habis macam tu, manusia ni dia terpengaruh dengan nafsu dia nak hasil yang cepat. Maka apa hasil yang cepat tu? Barangkali dia khianat pada agama. Barangkali dia sebut benda-benda yang tak betul dengan hukum, tapi dia sebut supaya nak dapatkan perhatian cepat. Barangkali macam tu. Barangkali ada orang yang dia sokong, dia sebut benda-benda yang salah sebab dia nak sokong kawan tu supaya dia dapat ganjaran cepat dekat dunia ni. Ini sifat manusia. Sebab tu saya selalu ceritakan, saya tak ingat mana saya cerita, pelupa dah, makin tua dah saya, tuan-tuan. Tapi saya cerita bahawasanya manusia ni, di Istimak Jumaat baru ni, sifat manusia adalah kita nak hasil cepat. Mesti kita nak cepat. Jadi kalau orang macam ni, dia dah belajar susah, kata Ustaz Samsuri. Bagus dia punya ceramah dia, saya ambil manfaat lah. Dia dah belajar payah waktu dia punya ijazah sarjana muda dia. Waktu master dia belajar susah, waktu PhD dia belajar susah. Maka dia nak hasil yang cepat. Mula dia berlaku ketidakjujuran pada agama. Yang ni ulama su'. Dia sebut benda-benda yang barangkali dia sendiri pun tahu salah. Tapi kenapa dia sebut, kenapa dia ajar? Sebab ada ganjaran yang dia nak kejarkan. Ataupun ada perkara salah yang dia tak tegur, yang nyata-nyata salah, dia tak tegur secara bagus. Sebab apa? Barangkali kalau dia takut dia tegur, dia pula kena. Wallahu ta'ala alam. Jadi ni kita kata, walaupun orang agama, walaupun ilmu dalam agama, tidak bermaksud kita terselamat daripada fitnah. Yang ni menakutkan, terutamanya diri saya sendiri. Sebab saya pun ambil bidang agama juga. Bila dia sebut tu terasa jugalah, kata kan. Disebabkan kita takut dalam diri nafsu manusia kita ni. Bila kita sebut nafsu, tuan-tuan, maknanya dia sesuatu yang kita tidak perlu berfikir pun kita terbuat benda tu. Sebab dia dah ada dalam diri kita. Bukannya kadang-kadang kita rancang, saya sebut ni supaya saya dapat ganjaran sekian-sekian. Kadang-kadang tak macam tu.
Tetapi nafsu kita disebut, kita buat tu disebabkan secara separa sedarnya, kita sangka kalau kita buat tu kita dapat ganjaran yang cepat. Na'udzubillah min zalik. Itu membuatkan ketidakjujuran dalam agama. Tak perlu jauh pada saya, sebahagian pendakwah pun, saya tak namakan siapa-siapa. Kadang-kadang kalau orang tanya soalan pun, kadang-kadang saya tengok dalam dia punya video ke apa, saya naik takut tengok dia jawab. Sebab apa orang tanya, ustaz ni apa hukum dia? Haram. Ui, tu dia ke tu? Tak bincang, tak ada dalil, tak ada Quran, tak ada apa. Ustaz ni apa hukum dia? Hukum dia ni makruh. Yang ni, ni nak buat ah. Ni tak boleh buat. Yang ni haram. Yang ni halal. Tak ada dalil, tak ada apa. Rasanya satu hari 100 soalan kot dia jatuh haram halal, haram halal. Allahu Akbar, mudahnya. Cuba jadi macam Dr. Zul, mufti wilayah. Saya ingat saya pernah dengar satu kuliah dia. Dia kata ada pelajar datang kat dia. Pelajar datang kat dia, kata nak minta pendapat. Dia kata, dia datang. Dia pun, okey dah. Ni, pelajar ni belum apa-apa lagi, dia tanya, ustaz, Syiah ni kafir ke tak? Kafir ke tak? Dia tanya macam tu. Dia pun kata, saya benda ni tak boleh nak jawab macam tu saja. Dia kata, Syiah ni pun ada pembahagian dia apa semua. Tapi kebanyakan yang ada sekarang tu memang mengarut lah. Tapi saya nak cerita kisah dia tu. Dia kata, tak ustaz. Sekarang ni Syiah tu kafir ke tak? Kafir ke tak? Dia kata, saya cuba cakap lagi. Dia kata, kita tengok. Kalau dalam akidah dia, ada akidah yang menyimpang dia pula membawa pada kekufuran, maka barangkali kita boleh sebutlah orang yang percaya macam tu, maka dia jatuh kufur. Dak ustaz, sekarang ni Syiah ni kafir ke tak? Kafir ke tak? Dia kata, saya bawa keluar buku, saya tulis nombor. Dia kata, kalau nak macam ni, kena cari orang yang lagi pandai daripada saya lah. Dia kata, saya tak boleh nak sebut kafir tak kafir macam ni. Dia kata, Allah mudahnya lah agama Tuhan ni. Dia kata, orang ni kafir, orang ni tak betul, orang ni kufur. Mudahnya agama Tuhan. Jadi ni kita kata, ini ulama' yang baik. Iaitu dia berhati-hati. Kalau tak pasti, Al-Imam Malik tak pasti satu benda, dia cakap tak tahu terus. Bukan dia tak tahu, tapi dia tak pasti. Kotlah nak balik buka kitab lu, dia tak pasti sikit. Dia kata apa? Dia kata tak tahu. Tapi kadang-kadang kita kata ego manusia kan. Kalau tanya tu saya lagi aku cakap tak tahu kan, ramai orang tak main dengar pula. Kot macam tu kan. Maka cuba jawab juga, akhirnya jawab salah habis kita tahu. Ini pun di antara benda-benda yang fitnah ni bukan sahaja wujud, malahan di kalangan orang agama. Kata Ustaz Aidi Hidayat, saya suka nasihat dia. Dia kata kalau orang awam macam kita ni, saya terutamanya, ujian kita ni apa tuan-tuan? Ujian kita ni lebih kepada bentuk kejahilan. Banyak benda kita tak tahu, betul tak? Kan? Mana tak tahunya belajar buku manhaj akidah tu 4 tahun baru habis punya slow kita baca kan. Ini 6 tahun pula, 12 tahun kita kata nak habis seluruh buku ni, wallahu alam. Kita punya ujian kita adalah kejahilan. Banyak benda kita tak tahu dan syaitan akan masuk melalui kejahilan. Sebab benda kita tak tahu tu dia akan bisik kita benda-benda yang buat benda-benda yang kita tahu. Tapi Ustaz Adi kata untuk orang yang ilmu dia dah sampai satu tahap, ujian yang Allah berikan kepada dia, godaan yang syaitan berikan pada dia bukan lagi kejahilan tetapi riak, takabbur. Dia mula nak rasa aku betul, hang semua salah. Dia mula nak rasa macam tu. Dia mula nak rasa aku ahli dalam semua bidang yang aku sebut. Dia mula nak rasa belagak, takabur macam tu. Ini untuk orang yang ilmu dia dah sampai satu tahap. Na'udzubillah min zalik. Maka ni lah yang jadi ulama' su'nya. Ni lah kita kata. Barangkali cakapnya, gaya agama. Cakap agama, Quran hadis. Tapi kalau kita fikir balik, betul ke apa yang dia sebut ni? Itu kita kata kena sentiasa berhati-hati lah. Terutamanya diri saya sendiri, sebab saya pun berceramah juga, takut tergolong dalam golongan tu. Sebab tu penutupnya, kata Ibnu Umar, ilmu ni ada 3. Saya suka pandangan Ibnu Umar. Dia kata ilmu ni ada 3. Dia kata, yang pertama Al-Quran. Iaitu kalau orang tanya, ada jawapan kita tahu daripada Quran, kita jawab daripada Al-Quran. Ataupun usul daripada Al-Quran. Yang kedua kata Ibnu Umar, Al-Hadis. Iaitu kalau orang tanya, kita tahu daripada hadis, kita tahu usul daripada hadis, kita beri pandangan daripada hadis. Yang ketiga kata Ibnu Umar, kalau di Quran tak ada, hadis tak ada, yang ketiga jawapannya adalah la a'lam, saya tak tahu. Ini wallahi pesanan tak melampau. Kalau saya kata pesanan boleh bawa ke syurga ni kata. Kalau tahu di Quran, jawab daripada Quran. Kalau tahu daripada hadis, jawab daripada hadis. Kalau tak tahu dua-dua, wallahu alam. Habis cerita. Satu saya selalu kata kat tuan-tuan, nak tanya soalan, tanya payah-payah. So, jawapan dia paling mudah. Apa dah? Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini Allahyarham Syekh Mandili dulu selalu sebut dia. Dia kata tanya payah-payah. Dia kata lagi payah tanya lagi saya suka. Jawapan dia, wallahu a'lam. Dia kata tak tahu. Kata. Baik, ada soalan lain? Ya. Okey, bertawasul dengan Rasulullah tu maksudnya dia minta untuk Rasulullah sampaikan hajat kita.
Dan bertawassul ni kita kata kepada orang mati diharamkan, tak boleh. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Fatir, orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak dapat mendengar kamu punya permintaan. Dan sekalipun kalau mereka mendengar permintaan kamu, mereka tak boleh tunaikan permintaan kamu. Jadi tawassul ni ada, boleh. Tetapi tawassul dengan benda yang masih hidup. Sebagai contohnya orang soleh yang masih hidup, boleh. Sebab dia masih hidup, tak ada masalah. Sahabat pun minta tolong daripada Rasulullah. Saya ingat hadis banyak sangat-sangat kot waktu Nabi masih hidup. Tapi bila Nabi dah wafat, Omar tak minta kat Nabi dah. Omar minta dekat pak saudara dia Abbas, sebab Abbas masih hidup. Okey. Begitu juga bertawassul dengan amalan soleh sendiri. Ya Allah, saya bersedekah banyak tadi, dengan keberkatan ni boleh tak permudahkan urusan saya? Ya juz, tak ada masalah. Ataupun ya Allah, saya ni sepanjang hidup saya tak pernah minta selain daripada Engkau, maka minta Engkau permudahkan urusan sekarang. Boleh tak? Boleh. Bertawassul dengan tauhid kita. Wallahu alam. Bertawassul dengan Nabi ni, bertawassul dengan sunnah Nabi boleh. Sebagai contoh kita baca doa. Nabi SAW ajarkan dalam hadis Imam Ahmad serta sahih. Siapa yang didengar sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka anni ashhaduka annaka antallah la ilaha illa antal wahidus samadul lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat tu doa sebelah Nabi. Nabi SAW kata, tak ada orang yang berdoa dengan sebut macam ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan dia. Maka kita baca doa tu pada Allah, lalu kita kata, ya Allah, aku bertawassul bahawasanya ini sunnah yang baginda dulu sebut. Ya Nabi SAW dah beri jaminan dia, kalau aku doa macam ni kau tunaikan. Aku harap sangat dengan panjatkan macam ni kau tunaikan. Boleh tak? Boleh. Sebab sunnah Nabi kekal hidup sampai bila-bila. Nampak tak? Itu termasuk dalam amal soleh. Tapi minta pada Nabi, ya Rasulullah, sembuhkanlah kaki aku sakit, tak boleh nak duduk kan. Orang duduk pakai kursi, ada orang mengamuk pula duduk kiri belakang kata kan. Macam-macam kita kata kan. Tolong sembuhkan kata, tolong tunaikan hajat, tolong hilangkan derita hati. Yang ni tak boleh lah. Sebab yang boleh menunaikannya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita punya doa jadi syirik, itu saya sentuh sikit. Bila doa kita jadi syirik, bila kita doa ataupun kita minta kepada zat yang tidak dapat menunaikannya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta diampunkan dosa. Ada tak sesiapa yang boleh ampunkan dosa selain Allah? Mana ada? Minta selain Allah, syirik hukum dah. Minta diringankan kita punya beban kita. Kita punya masalah, hadapi masalah, minta Allah selesaikan. Ada tak yang boleh selesaikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Minta selain daripada Allah, syirik hukum dah. Minta ditunaikan hajat kita. Ada tak yang boleh menunaikan hajat selain daripada Allah? Tak ada. Minta daripada selain daripada Allah, syirik hukum dia kalau tunaikan hajat. Minta air dahaga. Boleh tak manusia tolong bawa air? Boleh? Tu tak syirik ya. Okey, sebab dalam kekuatan manusia dia boleh bawa air kat kita. Kalau kita minta tolong manusia dalam ruang lingkup yang dia mampu tolong, yang tu tak syirik lah. Sebab itu tabi'i, alam jadikan, Allah jadikan sedemikian. Jangan katakan sikit lagi kata Ustaz Azri kata kan order air kat kedai kan, take ais satu, syirik. Sebab minta selain Allah SWT. Taklah, sebab memang kekuatan dia buat take ais kat kita bayar kat dia kan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Sama juga tak bolehnya. Macam Dr. Abdullah sebutlah, kalau kepada Nabi SAW semulia-mulia insan pun tak boleh, hak bawah daripada dia lagi 10 kali tak boleh ya. Okey, sebab tu Nabi tak bagi ambil kubur dia sebagai tempat ibadah. Apa dia punya hikmah dia? Kalau kepada Nabi pun kita dilarang untuk minta, orang yang bawah daripada Nabi lagilah tak boleh kata tu. Wallahu ta'ala. Minta hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, keyakinan kita ni tuan-tuan, bahawasanya yang paling mendengar tu Allah. Kan? Yang paling pengampun siapa dia? Allah. Yang paling pengasih siapa? Allah. Yang paling nak beri siapa? Allah. Yang paling nak beri kemaafan siapa? Allah. Habis tu kenapa minta selain daripada Allah? Itu maksudnya keyakinan kita tu tak cukup. Seolah-olah kalau saya minta seterus pada Allah, nanti Tuhan tak dengar, minta daripada Nabi. Jangan macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendengar lagi daripada sekalian makhluk dia, termasuk Nabi SAW. Okey, minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, sikit sampai situ aja. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.